Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menonton. Okay, so seperti biasa, pesanan penaja, jangan lupa subscribe, share, komen, kalau anda rasa video ni bermanfaat. Okay, right. So kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Salawat kat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkongsian kita mendapat berkah, mendapat barakah dan dapat memberi manfaat kepada semua. Alright, so seperti yang saya janjikan dalam video sebelum ni, saya akan share kan tentang kenapa zone ni kita boleh entry dan kenapa zone ni kita tak boleh entry. Alright, so dia sebenarnya seperti yang kita belajar, kita cari zone dia dekat kawasan yang berlainan candle. Alright, so macam ni, macam ni, macam ni, setiap candle yang berlainan lah. Ok, banyak ni box berapa. Banyaklah, saya tak habis makin nanti. Ya, banyak sangat. So, contoh lagi kat sini. Alright, so zone kita dah tahu, basic market kita dah tahu. So kita akan tengok lah macam mana. Kita ambil contoh yang paling latest, nampak basic market kita. Dia high, kenapa zone ni valid dan zone ni tak valid. Kita ambil dari sini kita ambil dari sini. Dekat sini ada zone dan kita ada saya buat warna ini tak nampak lah sebenarnya, so saya buat warna magenta. Okay, ini yang kuning ni adalah zone dan yang magenta ini adalah hidden zone. Okay. Kenapa sini zone dia valid untuk kita entry? Sebabnya sekejap lagi, sebab anda belum subscribe lagi saya punya channel. So subscribe dulu. Okay, so kita teruskan. Macam kita belajar structure dia. So untuk dia jadi buy, untuk dia jadi buy, dia mesti break the previous high. Okay, so sekarang dekat sini zone form, dia break tak previous high dia dekat sini. Dia break kan, cuba anda tengok. Okay, so dia break. Bila dia break, kita tahu yang membuatkan dia break adalah zone bias dekat zone demand ini. So bila dia turun, kita boleh ambil. Nampak? Kita boleh ambil buy. Dan kita tahu dekat atas ni kenapa sini ada zone, ni ada hidden
dan kita ada zone. Saya marking dua random, kita ada zone. Okey, dan kita ada hidden, kita ada zone supply dekat sini sebab ada break yang ni, dan kita ada hidden. Kenapa bila dia buat zone supply dekat sini, dia break ini, kita tak boleh ambil masa dia datang retest ni? Kenapa? Subscribe dulu. Okey, tak adalah. So sekarang bila dia buat zone supply sini, kita tahu bila kita gabungkan dengan kita punya market structure, supply ni, bila dia supply kat sini, seller masuk, dia mesti break low dekat sini. Tapi low dekat sini adalah demand. Demand ni dia dah bagi hint, dia dah break sini. So sebab itulah demand ni yang valid. So dia terus pergi. Dan supply ni tak dapat. Walaupun kita sebenarnya kita sempat curi-curi, tapi kita tak digalakkan entry. Sebab dekat sini bila dia turun, dia break sini, dia turun, dia tak berjaya pecah kawasan demand yang membreak kawasan ni. Faham tak? So bila dia tak berjaya break, so kita entry dekat sini lah, zone demand ni valid. Sebab demand ni berjaya break resistance ni, dan dia maknanya dia demand yang kuat. So dekat sini dekat sini ada kawasan supply and demand, ada kawasan zone. Masa ni kita tak tahu lagi dia susah lah. Masa ni kita tak tahu lagi yang dia ni supply ke demand kan, sebab dia baru membentuk kawasan zone. Tapi kita tahu, kita marking je. So kita pun letak macam ni. So bila dia break ke atas, kita tahu ini adalah demand zone dan ini adalah hidden demand zone. So anda tengok bila dia daripada demand sini dia naik, dia terus break previous, tahu. Dia datang sini, sempatlah sekarang, sempat kita masuk. Kenapa kita sempat curi je? Kenapa dia tak pergi? Nampak tak? So ini adalah satu ini walaupun dia tak pergi jauh, tapi kita sempat untuk entry, untuk scalp. So dia break resistance ni daripada sini, daripada demand sini dia dah pergi. So kita entry, kita dah profit lah dekat sini. Lepas tu dekat sini dia ada line entry. Kalau anda tengok, sebab tadi kita marking sini adalah kawasan zone. Salah, tak pandai. Sini adalah kawasan zone. So dia datang ambil demand sini lagi sekali, dia break lagi, dia highest, highest previous highest ni dia break, dia turun ni, dia retest menjadi RBS, support become resistant lah. Dia break yang ni, dia turun, dia pergi. So macam tu. Lepas tu dia buat lagi kawasan bang dulu trendline ni, sebab structure ni kita dah boleh nampak dah. Okay. So sekarang bila macam ni dia turun,
dia buat zone. Buat zone. Lepas tu dia break ke bawah. Dia break ke bawah. Dia break ke bawah, memang dia pergi dekat kita punya hidden supply. Ni dah jadi supply zone sebab dia break ke bawah. So kita kalau berani sebenarnya boleh entry, tapi kita abaikan. Kita tak payah yang ni, kita tak nak. So dia tak break apa, dia tak break ni, dia tak menunjukkan yang dia nak break ni. Tak low walaupun hakikatnya dekat area-area sini, kalau kita tukar kepada box size yang lebih kecil, kita ada base dekat sini, ada zone dekat sini sebenarnya. Okey, jom ini jap saya tengok saya tunjuk dekat box 5 Okey, yang box 5. Okey, turun dekat box 5 dekat sini. Dekat box 5 adalah dekat area sini yang dia naik ni. Dekat box 5 adalah dekat sini. Ni kalau anda nak main multi box size lah, tapi tak apa, tak abaikan. So sekarang tak apa, dia dah buat ni, dia dah buat high baru. Dia naik, dia turun. So yang entry ni kita tak ambil, tapi dia buat zone baru ni, dia buat zone baru dekat sini. Ya Allah, ni zone baru bull dengan bear. Dia buat zone baru, lepas tu dia pun break. So dia buat zone baru ni, dia break, dia dah buat high, low high maknanya high sini lebih rendah daripada sini. Dia break ni, dia datang ambil kita punya zone saja, dia tak pergi pun dekat kita punya hidden. Tak pergi pun dekat kita punya hidden. So bila dia buat macam ni, dia dah break ni, dia buat kita punya hidden ni, dia turun, dia ambil tak last sekali, dia pergi respect dekat kita punya hidden ni, baru dia pergi, baru dia turun. Sebab dia dah break ni kat sini. Nampak tak? Dia ambil ya. Ini dekat sini, kenapa dia reject dekat sini? Cuba kita tengok ada apa sebenarnya. Sini ada zone. Tak apa, kita abaikan yang tu. So sekarang yang ni dia turun. Dekat sini ada zone. Sini ada zone. Kuning ni zone besar dan yang ni hidden. So dia break. Dia terus pergi. Je. Tak kasih, dia tak datang test pun. So kita tak ada entry dekat sini. Tapi dia datang balik tak untuk kita scalp. Dia datang balik dekat hidden ni, satu candle. Tapi yang sebelah sini kita abaikan dulu. So sini kita tak ada entry lah. Bila dia buat zone ni, dia tak ada data retest. Dia terus break. So kebiasaannya macam tadi, kita dah mapping tau zone sini ni. Kita dah mapping. So bila dia dah datang ambil sekali, dia datang kali kedua ni, dia dah tak, maknanya zone ni dah tak refresh. Cuba pasal dia tembus. Dia tembus. So dia berhenti dekat sini. Ini dikatakan kawasan
resistance become support lah. So itu topik lain lah nanti. So ini kita abaikan entry ni. So kita entry dengan zone balik, zone hidden. Dia terus break zone, dia terus mari hidden. Ini, yang ni dia terus mari hidden. Lepas tu kita buat lagi zone dekat atas ni, hidden dia dekat sini. Dia break, dia terus mari dekat hidden. Dia pergi. Lepas tu yang dekat sini, sebab structure kita dia mesti break previous, dia buat previous high. So ni dia buat previous high lah. So dia datang, dia pergi. Lepas tu kat sini dia buat zone lagi, dia buat zone lagi. So dia break ke atas, dia break ke atas, dia maknanya ini adalah kawasan demand. So kita punya hidden demand candle merah ni. Kalau tak dia break ke atas, dia datang dekat supply je. Dia datang dekat supply je, zone supply besar je. Pum, dia pergi. Dia pergi. So dia pergi ni, dia datang balik tak? Dia datang balik dekat kita punya hidden. Dia pergi. Sebab hidden kita ni kuat ni. Sebab dia berjaya break sini kan, maknanya dia menguasai. Dia datang balik, dia pergi. Lepas tu dia buat lagi sekali dekat sini, dia buat zone lagi sekali. So hidden dekat sini, dan zone kita adalah dekat sini. Dia break. So dia mari ambil zone saja. Dia ambil zone ni. Dia break sikit, dia ambil zone je, dia pergi. Dan kenapa dia reverse? Kenapa dia reverse dekat sini? Sebab dekat sini dia belum test. So dia datang test dekat sini. Nampak tak? Kita ada zone dekat sini, zone baru tadi yang kita marking. Lepas tu ini adalah kita punya hidden supply. Datang balik, dia turun sampai mana? Sampai hidden yang bawah sini. Sebab hidden ni tadi tak ada kena lagi, tak satu lagi kat sini. Dia pergi. Lepas tu dia buat zone dekat sini. Dan hidden kita dekat sini. Okay, hidden kita dekat sini. Sini mungkin terkena kalau anda tak, kalau kita tak biasa, kita kena dekat sini. Sebenarnya kat sini, bila dia dah buat macam ni, dia dah break. Nampak tak? Dia kan nak buat penurunan, dia mesti break low ni. Sini tak ada zone. Lepas tu dia nak break zone ni. Dia dah break zone ni. Kat sini. So dia buat zone. So kita fikir dia buat zone sini, kita ada hidden dekat sini. So dia turun, dia break. So kita fikir, mula-mula tu kita fikir, maknanya zone ni kuat lah sebab dia break kan. Dia break. Ingat kita boleh entry. Tapi kat sini kita kena SL. Sebab apa? Ini sebenarnya tak kuat pun dia punya ni. Sebab penurun yang break zone ni, penurunan dari sini, penurunan daripada di supply yang atas ni, dia turun, dia terus break. Kalau contoh masa dia datang dekat sini kan, dia buat bull dulu dekat sini. Dia buat bull dulu dekat sini. Dia buat candle bull dekat sini. Saya buat contoh. Kalau dia buat bull dekat sini, lepas tu baru dia buat bear, break resistance ni. Ini kuat kawasan ni. Ini kita boleh entry. Tulislah sempat naskah. Okay, faham tak? Macam sini kan, dia daripada atas ni dia terus break di mana zone ni. So dia terus mencari zone bawah ni sebenarnya. Tapi kalau macam ni, dia break terus, baru dia buat zone.
ini tak kuat, ini tak apa, dia punya zone tak valid untuk kita entry sell. Macam ni kat sini kan dia dah turun, dia naik tak valid. Lepas kecuali kalau dia turun bear sini, pom dia buat bull, lepas tu baru yang candle kedua dia datang, dia tak lepas zone ni, dia buat bull, so dia buat bear lagi sekali, dia buat bear lagi sekali baru pecah. Ini zone ni kita valid untuk entry bila dia datang test. Pak, so dia faham kan? Tak boleh faham, bawa faham tau. So sekarang bila dia ni turun, dia buat zone dekat sini, dia buat zone dekat sini, dia terus naik, dia break ni previous high dekat sini, dia break tau. Dia break. So maknanya kita tahu demand ni ada kekuatan sebab dia break previous high. So kita boleh makin lah zone kita dengan kotak kuning ni, dia break ni, dia turun, datang cari hidden demand. Dia pergi, lepas tu dia pergi ni, dia naik terus, dia stop dekat mana? Dekat zone mana? Dekat zone yang ni, atas ni. Maknanya dia stop dekat zone supply yang break ni tadi, yang break demand sini. So kita ada hidden dekat sini, di zone ada, hidden supply pun ada. Dia turun. Lepas tu yang ni dah ada kekuatan tadi ni, yang dia naik ni kan, ni dia turun, ini yang dia naik ni, dia break lagi resistance ni, maknanya demand dekat sini pun kuat. So kita ada demand zone dengan hidden demand zone. Dia datang, dia terus pergi. Nampak tak, sini dia turun, sini supply ni kuat, dia turun, dia buat ni, sini tak ada apa-apa kawasan tau, dia buat ni, turun lagi, dia terus datang cari demand sini. So masa dia buat zone dekat sini, dia buat dia buat supply zone dekat sini kan, dia buat supply zone kan, sampai dia turun ke bawah. So dia tak kuat sebab dia zone ni kat sini dia tak ada break apa-apa pun demand sebelum dia kat sini. Tapi yang ni, sebab yang zone ni kuat, sebab dia dah break kat sini, dia naik, dia break. Yang ni dia turun, dia break. Yang ni dia naik, dia break. Yang ni turun, tak ada break, dia sangkut kat sini je. Ini kalau dia nak kuat, dia kena break yang kat bawah. So yang ni dia turun, dia buat zone saja, tapi dia tak ada break apa-apa pun demand sebelum dia. Lepas tu dia datang kat sini, dia ambil kita punya hidden demand, dia terus break. Kita datang ambil pun kat sini. Sini terus jadi zone sini, terus jadi apa, resistance dekat support. So sekarang kita dalam keadaan 50-50 sebab zone sini, zone yang ke atas ni, tidak marking zone ni, dan di hidden dia kat sini, kita masa dia atas ni kita tak entry pun, kita boleh close position tapi kita tak entry pun, sebab kita tahu yang dia punya supply dekat sini, seller ataupun supply dekat sini, dia turun ni, dia tak percaya pecah pun dekat sini. So kita tak yakin dia punya kekuatan. So sekarang kita tunggu sahaja. Kalau dia turun macam ni kan, dia turun, kita tunggu buy dekat sini lah. So dengan harapan dia akan harap-harap tu.
macam ni. Andai kata kan, seperti ini sekarang dia dah buat zone baru. Sebab sini kita tak entry, dia naik sini kita tak entry sebab kita tahu dia tak ada kekuatan nak break mana-mana resistant. Dia turun kat sini sakut, dia buat base baru je, tak ada break mana-mana. So sekarang andai kata kita ada base kat sini, kita ada hidden dekat atas ni. So apa? Sekarang ni demand dekat sini kita tahu dia kuat sebab dia break previous. So sekarang ini kita tunggu je. Kalau dia naik, maknanya sini jadi zone yang betul-betul kuat lah sini. So kalau dia turun ni, dia break sini, dia naik lagi, dia buat zone, dia turun, dia jadi satu zone lagi kat sini. Nanti kita boleh, dia naik kat sini, kita boleh entry, nanti pergi dekat sini. So itu adalah antara rahsia bila supply and demand versus bila kita apply supply and demand dengan kita punya basic structure. Macam sini kita tengok. Okay, kita tengok zone dekat sini. Okay, kita ada zone dekat sini. Kita ada hidden dekat sini. Nampak tak? Yang ni dia buat zone demand ni, dia naik, dia terus break tau yang ni. Maksud dia turun ni, dia betul-betul ambil je sini. Dia pergi yang ni, dia break lagi yang ni. So kita tahu ini adalah kuat punya kawasan. Demand yang kat sini adalah kuat. Dia pergi, dia break. Dia break terus yang dekat sini. Dia reverse, dia buat zone kat sini, dia break ni, pergi. So dia daripada momentum sini, dia rehat sekejap, dia pergi. So dia dah break sini. Nampak berbeza lah dengan tadi. Yang tadi, yang ni dia naik, dia break tau resistor ni. So dia rehat, pergi. Kalau dia pergi, kalau yang tadi, yang ni daripada atas sini dia turun, sebelum dia rehat ni, dia tak ada pun, dia tak break pun ni, previous low. So tu dia tak ada kekuatan. Itu beza dia. So kalau macam yang terbaru ni saya tunjuk, dia break, dia naik, dia break dulu, baru dia rehat. So dia pergi ni, dia pergi break pula atas ni. So dia valid lah. So dia valid. Nampak? Dia datang ambil ya? Datang ambil. Cuma bila dia datang ambil macam ni, kita dah nampak basic structure kita low ni. So ingatlah, janganlah lama-lama sangat. So dia buat zone dekat sini, hidden. Apa saya buat kotak-kotak je lah. Ni kawasan zone. So dia turun, di mana dia turun? So dia kalau dia nak bertukar, dia mesti break di mana ni lah. So maknanya dia turun. Dia turun mula-mula, dia pergi kat demand ni je. So demand ni pump reject naik. Lepas tu nampak dia naik sampai sini je. Sini sebab box kecil ada benda ni kat sini. Ini mesti ada setup. Ada setup lain. Itu insya-Allah next time lah, live video. Tak tahu bila tapi akan ada. Okay. So dia naik, lepas tu dia reverse, dia buat zone balik. Dia jadi supply, pump the brake support sini. Tahu?
baru lepas tu dia respect dulu zone sini, dia naik, dia pergi ambil dekat mana, dia pergi ambil kita punya supply ni. Dia ni sikit lah, dia lebih sikit, dia cucuk sikit, dia tipu. Sebab dia lepas tu dia turun. Kenapa dia buat? Sebab yang ni supply dekat sini dia berjaya break ni previous dulu. Dia turun. Okay. Lepas tu tengok dia turun, ambil balik. Yang ni kekuatan sini, tunjuk ni, kekuatan demand dekat sini. Tahu dia turun ni, dia ambil, baru dia pergi. Ini zone kita, dan ini adalah ni yang dia dah ambil, yang ni lah, baru dia pergi. Lepas tu ini ini hidden kita yang baru. Hidden kita yang baru kat sini. So dia naik, tak ada apa-apa demand dekat sini, tak ada apa-apa supply kat atas ni. Yang dia break, so dia turun, dia tak sempat. Dia turun, dia just ambil dalam kita punya zone demand saja. So sekarang kat atas ni ada zone supply. So, dia turun, dia buat lagi zone demand lagi. Zone demand ni macam ni dia ranging ni. Zone supply ni pun tak break low, zone demand ni pun tak break high, dia ranging. So kita biar je lah, tiba-tiba pom dekat sini, sebab tak satu candle ni dia break. Dia break dah supply zone dekat sini. So bila dia break supply zone, so kita tahulah demand ni kuat lah. Kita boleh anggapkan demand ni kuat lah, demand ni. So pom dia break, dia datang, dia pergi lagi. Dia pergi, pecah terus ni, pergi. Tak kasih can, tak pergi. So kita tahu demand ni kuat, dan demand ni pun kuat sebab dia pecah habis. Tengok, dia datang. Yang dekat sini je dia respect sikit je. Pak, dia datang, demand ni kuat, dia datang daripada kekuatan demand ni, dia datang pump, dia turun, dia pergi, dia break kawasan supply ni jadi kawasan resistance bekas support, dia pergi. Sini ada something ni, ada setup lain kat sini, tak apa. So dia pergi, dia buat zone kat atas ni, dia turun, dia tak ada zone yang dia break. Itu yang dia naik. Dia jadi kat sini dia ada setup resistance bekas support, dia naik. So dia naik, dia pun hujung trend mana, dia naik, dia dah mula start ranging. Sini break, tapi sini break, kita tahulah demand ni kuat, demand ni masih ada kekuatan demand dekat sini. Dia break ni, demand ni masih ada kekuatan, dia pergi. Lepas tu dia turun lagi sekali, dia tak ingat dah. Dia turun, dia break habis. Zone kita dekat sini, dia turun terus, tak ada datang. Dia buat low baru, lepas tu dia buat tak break low ni, dia buat high baru, tak break, sideways dia break kat sini, dia ambil zone sahaja, dia tak ambil pun hidden.
dia ambil zone saja, nyaris-nyaris lah dia ambil pom, dia pergi. Lepas tu dia turun, pom dia reverse. Dia reverse ni, tengok ni pom dia dah break lah resistance ni. So dia turun balik dekat sini, dia pergi ambil zone kita sahaja, dia tak ambil pun hidden. Dia ambil hidden sebab shadow ni. Pom dia pergi, dia break. So dia tak ambil pun kita punya hidden, dia ambil zone saja kat sini. Kuat tak kuat dia masa ni. Dia just datang, Tom dia ambil kita punya zone saja. Dia pergi, dia break. Lepas tu dia main support dekat resistance, dia tak turun pun kat kita punya ni. Kita punya apa? Kita punya supply zone, demand zone. Beberapa kali ni dia tak turun. Sini pun dia tak turun. Ni kat sini. Dia break, dia tak turun ambil. Dia terus pergi. Tinggallah dia buat ni, dia turun. Ini dia turun laju. Dia tengok, bila dia tak ambil, dia datang, dia respect sekejap, Tom. Tapi ni sebab kita punya demand dekat-dekat, dia break, dia respect, Tom. Respect. So kita tengok kat sini, dia buat loose ni, turun, dia tak break pun sini. So dia naik. So dia turun, dia break. Sini baru dia break. Sebenarnya zone ni adalah valid. Dia break, dia buat zone baru. Bila dia dah break ni, so tahu ini kuat juga ni. So boleh marking. Lepas tu dia break, dia buat continue. Dia makan, dia ambil dekat sini. Dia terus maksud dia dah ready lah. Dia dah ada main buat zone dia ni, dia tak tahu mana arah lah. Tengok, lepas tu dia pause, tiba-tiba satu candle ni, tiba-tiba yang ni pom dia naik. Dia naik. Mana zone dia? Mana hidden dia? Hidden dia ni ya, merah ni bell. Pom dia pergi. Okay. So itu saja untuk kali ni. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di live video. Semoga anda sukses selalu. Jangan lupa subscribe guys, pesan penaja. Okay. So saya minta maaf anda ada kekurangan dalam penjelasan. Okay. Assalamualaikum, bye bye.